Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Muhammad Rosmizi bin Abdul Rahman, pengarah Akidah and Global Outreach Center dan juga Ketua Program Pengajian Akidah dan Agama Universiti Sains Islam Malaysia. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan tajuk tentang COVID-19. Tajuk ini merupakan pembentangan saya dalam seminar antarabangsa Sains dan Islam menurut pandangan akidah dan rawatan Islam, satu tinjauan awal. SAIS 2020. Ini saya COVID-19 menurut pandangan akidah dan rawatan Islam, satu tinjauan awal. Jadi kajian ini meneliti isu COVID-19 dari perspektif akidah Islam dan juga daripada perspektif rawatan alternatif, iaitu rawatan Islam ataupun pengubatan Islam COVID-19. Jadi kajian ini penting bagi membantu untuk menjaga, memurnikan akidah kita, akidah umat Islam, supaya kita tetap berpegang pada akidah walaupun kita menghadapi COVID-19 ini. Permasalahan kajian seperti yang kita nyatakan tadi ialah sebab kurangnya perspektif akidah dan rawatan Islam diketengahkan dalam isu COVID-19, seolah-olah tidak ada fungsi ataupun tidak dihiraukan, sedangkan sebenarnya ia menyimpan 1001 khazanah bernilai. Okay. Jadi kalau kita tidak menekankan isu akidah, kita risau ia akan mengakis akidah orang Islam, di mana sekarang ni kita tengok orang ramai semakin tension, ada yang menyalahkan pihak lain, sampai ada yang memaki hamun, ada yang menyalahkan qada dan qadar dan sebagainya, dan sampai macam kepercayaan terhadap qada dan qadar itu sudah semakin nipis. Jadi itulah antara kerisauan kita, dan inilah antara permasalahan yang mungkin timbul ataupun yang telah timbul. Contohnya ada yang menganggap penyakit atau wabak ini tiada kaitan langsung dengan Allah. Ada yang menyalahkan takdir kerana kenapa Allah turunkan COVID-19. Ada yang terlalu takut kepada penyakit lebih kepada takut kepada Allah. Ada yang hilang tawakal, sama ada secara sedar ataupun tidak sedar, dan banyak lagi isu-isu yang telah timbul dan yang kita khawatiri akan timbul sekiranya kita tidak mengambil langkah-langkah pencegahan ataupun sebaran alternatif dari sudut akidah dan juga dari sudut rawatan Islam. Okey, secara umumnya dari perspektif Islam, COVID-19 dan juga wabak lain adalah merupakan salah satu penyakit dan ujian yang datang dengan izin Allah. Itu kita kena letak yang pertama, dengan izin Allah. Dari perspektif pengubatan Islam, virus atau penyakit sebenarnya adalah salah satu makhluk Allah. Kenapa? Kerana benda kewujudan selain Allah adalah makhluk. Jadi ini selari dengan pandangan konsep dalam rawatan Islam. Okey, tapi perlu diingatkan bahawa rawatan Islam ini bukanlah menidakkan rawatan moden, rawatan hospital, tapi adalah complementary, untuk melengkapkan lagi sistem rawatan yang kita ada. So dari perspektif pengobatan ataupun rawatan Islam, terdapat banyak ayat ruqyah dan doa yang boleh diamalkan, sama ada untuk tujuan menghindarkan dari penyakit, ataupun untuk merawat penyakit, ataupun untuk menyihatkan badan dan sebagainya. Sebagai contoh, kita tahu Darus Syifa. Darus Syifa menawarkan rawatan alternatif kepada pelbagai penyakit, bukan sahaja kepada penyakit yang berkaitan dengan kerohanian, jin, rasukan. Sebenarnya dia juga menawarkan rawatan kepada penyakit fizikal yang biasanya kita pergi ke hospital, seperti sakit gigi, cedera, sakit mata, telinga, hingga kepada sakit barah, kanser dan sebagainya. InsyaAllah dengan izin Allah, semua ini boleh diubati, boleh disembuh, kerana penyembuhnya ialah Allah. Ialah Allah. Allah yang menyembuhkan, bukannya ubat, bukannya orang, tapi Allah yang menyembuhkan. InsyaAllah kita akan lihat dengan lebih detail. Sebenarnya rawatan Islam sangat berkait rapat dengan akidah. Ia merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu dalam Islam yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah serta ijtihad salafus soleh, iaitu ulama muktabar terdahulu. Rawatan atau pengubatan Islam juga dikenali sebagai rawatan Nabi, Tibbun Nabawi. Rawatan Islam mendukung akidah Islam. Justru pandangan rawatan Islam terhadap COVID-19 adalah sama dengan pandangan akidah Islam. Ini kerana akidah Islam adalah teras dan sumber kepada rawatan Islam. Jadi apakah maksud pengubatan ataupun rawatan Islam? Tuan Guru Datuk Harun Din
telah menyatakan dalam bukunya, ilmu pengobatan Islam adalah salah satu ikhtiar atau usaha untuk menyembuhkan penyakit menggunakan cara khusus berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad salafus salih. Jadi antara aspek penting dalam dan unit dalam rawatan Islam ialah aktiviti rawatan dianggap sebagai usaha atau ikhtiar semata. Itu ikhtiar kita sebagai manusia. Dan ia bukanlah sebagai penyembuh atau alat yang berkuasa memberikan kesembuhan. Tidak ada kuasa terhadapnya. Tapi hanyalah ikhtiar daripada diri kita sendiri. Okay? Dia bukan alat yang boleh memberi penyembuhan, kuasa penyembuhan dengan dirinya sendiri. Tidak. Jadi rawatan Islam boleh digunakan dalam ikhtiar merawat dan menyembuh kedua-dua penyakit jasmani dan rohani atau spiritual, yang kebiasaannya tidak boleh dilakukan oleh cara rawatan moden, iaitu penyakit ritual, penyakit spiritual, penyakit rohani, kerasukan dan sebagainya. Rawatan Islam perlu selari dengan hukum syarak dan akidah Islam yang murni. Justru perbuatan syirik, alatan yang haram adalah tidak dibenarkan dalam rawatan Islam. Seperkara lagi, rawatan Islam perlulah dilakukan semata-mata kerana Allah ikhlas dan insya-Allah ia akan dikira sebagai ibadah. Sumber rujukan dalam rawatan Islam, sumber rujukan ialah Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad salafus salih. Apakah pendirian akidah dan rawatan Islam dalam isu COVID-19? Pengubatan atau rawatan Islam pula sentiasa mendukung ajaran dan akidah Islam. Ya, kita dah kata tadi. Okey, pendirian akidah dan rawatan Islam sekaligus dia mempunyai pendirian yang sama itu. Yang pertama, beriman dengan qada dan qadar. Pertama kita, antara yang penting ialah kita kena beriman dengan qada dan qadar. Apa itu? Iaitu mempercayai bahawa segala yang telah berlaku ataupun sedang berlaku ataupun yang akan bakal berlaku semuanya telah ditentukan dan diketahui oleh Allah. Dan manusia perlu menerimanya, menerima segala ketentuan Allah dengan redha. Tiada satu pun yang berlaku tanpa keizinan dan pengetahuan Allah, termasuklah COVID-19. Yang kedua, penyakit adalah ujian daripada Allah SWT. Allah ciptakan manusia. Allah takdirkan kita hidup dan mati. Antaranya adalah untuk menguji kita. Untuk menguji siapakah yang lebih baik amalannya. Okay? Poin yang penting lagi ialah penyakit, penawar dan kesembuhan anugerah Allah SWT. Selari dengan akidah Islam, pengobatan Islam mengajarkan bahawa penyakit, penawar dan kesembuhan adalah anugerah daripada Allah. Ianya datang daripada Allah. Kesemuanya datang daripada Allah dan tidak satu pun antara mereka yang terjadi tanpa pengetahuan dan keizinan daripada Allah SWT. Manusia perlu berusaha dan berikhtiar. Ini poin yang penting lagi ialah Islam menyuruh manusia supaya terus berusaha dan terus berikhtiar mencari penawar dan merawat penyakit yang dihadapi. Jangan sesekali kita berputus asa ataupun terus menyalahkan takdir, memaki hamun. Jangan. Dan kena yakin bahawa setiap penyakit ada ubatnya. Kerana ini juga telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara poin lain yang penting ialah penyakit adalah makhluk. So, pandangan dalam rawatan Islam yang penyakit adalah makhluk. Ini kerana ini selari dengan ajaran Islam yang menyatakan bahawa setiap benda lain yang wujud selain Allah adalah makhluk. Itu makhluk ialah benda yang diciptakan. Hanya Allah sahaja pencipta dan semua yang lain adalah makhluk. Okey, bahan dalam rawatan Islam banyak. Yang utama biasanya rawatan Islam menggunakan ayat ruqyah, doa-doa ruqyah tertentu. Dan cara umumnya alat lain ialah air. Air banyak digunakan, dibacakan ayat ruqyah. Dan ada juga bahan-bahan khusus yang lain, bahan-bahan khusus yang dikhususkan kepada penyakit-penyakit tertentu. Biasaannya perawat akan membacakan ayat ruqyah atau doa ruqyah kepada pesakit dan juga kepada air. Dan air itu akan digunakan sama ada untuk mandi, untuk disapu ataupun diminum oleh pesakit. InsyaAllah dengan izin Allah, mudah-mudahan penyakit yang dihadapi dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So ini perkongsian secara ringkas daripada Jakim mengenai tips menghadapi COVID-19. So boleh di-download di alamat yang tertera. So ini adalah sedikit lampiran yang saya ambil daripada tips tersebut. So kita perlu mematuhi saran Nabi Aisyah, menjaga SOP dan ada langkah pencegahan perlindungan rohani, ada doa sebelum keluar, doa agar dilindungi dari penyakit, dilindungi daripada musibah, perlindungan diri, langkah ketika bergejala. So ada elemen-elemen Islam, elemen kerohanian, doa, bacaan, apa yang perlu dibuat ketika kuarantin, perlu bersikap positif,
Ada doa Nabi, ruqyah dia amalkan apabila sakit. Okey, kesimpulannya kajian ini meneliti isu COVID-19 dari perspektif akidah Islam dan rawatan Islam. Ia telah mengetengahkan beberapa isu dan permasalahan akidah yang timbul berkaitan COVID-19, COVID-19. Pandangan akidah Islam dan rawatan Islam mengenai penyakit ikhtiar rawatan dan kesemuanya telah dijelaskan secara ringkas. Kajian ini mendapati pandangan rawatan Islam amat selari dengan pandangan akidah Islam yang merupakan asas rujukannya. Ilmu dan kaedah rawatan Islam adalah bersumberkan Al-Quran, praktis atau ajaran dari Rasulullah dan ulama muktabar terdahulu. Banyak unsur-unsur akidah Islam diterapkan dalam amalan dan praktis rawatan. Ia telah lama diamalkan oleh Rasulullah, para sahabat dan ulama muktabar sehingga hari ini. Oleh itu, rawatan atau pengobatan Islam perlu diperkasakan dan dimartabatkan ke peringkat yang lebih tinggi. COVID-19 seharusnya dijadikan sebagai pengejaran dan teguran kepada kita dalam memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan makhluknya. Semoga Allah akan mengangkat ujian COVID-19 ini secepat mungkin kerana dialah Allah yang menurunkan penyakit dan dialah jua yang mengurniakan penawar dan kesembuhan. Sekian sahaja perbincangan saya, secara ringkas mengenai COVID-19 menurut pandangan akidah dan rawatan Islam. Saya berharap supaya ia memberi manfaat kepada semua. Dan sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.